Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, macam biasalah, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Ya. Dan jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, kita teruskan ya. Jadi saya terbaca satu artikel di Malaysia kini di mana seorang yang dikenali sebagai pemerhati politik atau penganalisa politik, Wong Chin Huat tak silap saya, telah memberi pendapat berhubung dengan sukarnya untuk mengharamkan parti politik berasaskan kaum. Okey. So saya tak tahulah, sebab dalam Malaysia kini, dalam artikel tersebut gambaran diberikan bahawa kenyataan Wong Chin Huat ini adalah berdasarkan satu temu ramah yang telah diadakan. So saya tak tahulah temu ramah dengan siapa and all that. So dia tidak jelas apa sebenarnya isu yang menyebabkan atau mencetuskan kenyataan atau pendapat Wong Chin Huat atau penganalisa politik tersebut. It's not clear. Tapi dipetiknya penganalisa tersebut dan pendapat-pendapat dia. So dia memang beritahu amat sukar ya untuk mengharamkan parti politik berasaskan kaum, dan diberi satu dua sebab yang boleh masuk akal. Tetapi saya tertanya-tanya mengapa naratif ini tiba-tiba dimainkan sehingga satu portal terpanggil untuk membuat satu liputan penuh temu ramah dengan memetik penganalisa tersebut, khusus berhubung dengan pendapatnya berkenaan dengan parti politik berasaskan kaum dan betapa sukarnya untuk mengharamkan, tanpa memberi maklumat lanjut atas soalan apa pendapat ini dilambung dan sebagainya. So saya dapat gambaran naratif ini sengaja dimainkan. Anyway, saya berpendapat bukan sukar untuk mengharamkan parti politik berasaskan kaum, mustahil untuk mengharamkan parti politik berasaskan kaum. Now, pertamanya kita ambil parti-parti yang ada sekarang. Kita ada MCA yang untuk kaum Cina, kita ada MIC untuk kaum India, kita ada PAS untuk yang beragama Islam. Okay. Kemudian kita ada parti berbilang bangsa, iaitu DAP. Saya lupa ya, Amanah untuk Agama Islam. Kemudian kita ada parti berbilang bangsa, iaitu DAP dan PKR. So mungkin orang tertanya-tanya mengapa saya tak sebut UMNO ya. Okey. UMNO ni bukan parti Melayu dalam erti kata sebenar. Jangan terkejut ya. Jangan terkejut. Anda pergi selak perlembagaan UMNO dan tunjuk kat saya di mana ia mengatakan bahawa seorang ahli wajib Melayu. Ya. Malah ada bukan Melayu, bukan Islam dalam UMNO. Saya berhenti takat itu sajalah. So technically, dari sudut perlembagaan parti, UMNO adalah parti berbilang bangsa, bukannya parti Melayu. Parti Melayu atau parti pribumi yang sebenar bersatu untuk pribumi. Dan kalau beragama Islam, ianya PAS dengan Amanah, MCA untuk Cina, MIC untuk India. UMNO bukannya parti Melayu, walaupun hampir semua ahlinya Melayu. Dan of course kalau bukan Melayu meminta untuk jadi ahli, dia akan scrutinize dan sukar untuk menjadi ahli. Tetapi ada bukan Melayu ahli, dan tidak ada dalam perlembagaan parti mengatakan wajib Melayu. Lebih dari itu, buat live ini saya tak nak komen sebab ia lari dari tajuk. So tiba-tiba kalau dibuat satu undang-undang baru, diluluskan pindaan, termasuk pindaan perlembagaan dan sebagainya, ataupun apa-apalah dimasukkan ke dalam perlembagaan or whatever, bahawasanya tidak boleh ada parti berasaskan kaum di negara kita. Now, pertama sekali, sebelum kita lihat dari sudut perundangan,
So UMNO ni dia akan buka pintu lah untuk bukan Melayu. Tapi saya dah sebut ianya bukan untuk parti Melayu, tapi dia akan buka pintu. Maknanya bukan Melayu boleh jadi ahli. Tetapi seperti sekarang, walaupun dia bukan parti Melayu, tetapi dia akan bukan mudah untuk anda jadi ahli UMNO jika anda bukan Melayu. Ya? Kecuali Sabah, Sarawak ada beberapa pemimpin tu bukan Melayu, bukan Muslim, mereka ahli UMNO lah. Ya? So bukan mudah. So cuma dia akan, bagi UMNO sebenarnya dia tak terkesan, dan kepimpinan boleh kawal. Okeylah, kita biarkan lebih baik ramai bukan Melayu jadi ahli. So dia tingkatkan sedikit. Persoalannya, siapa nak kawal tahap mana dia pertingkatkan keahlian bukan Melayu? Siapa nak pantau? Tak ada siapa ada hak nak pantau. Ianya semua keputusan Majlis Tertinggi Parti. So Majlis Tertinggi Parti boleh sengaja mengawal berapa bukan Melayu yang menjadi ahli parti. Begitu juga DAP. Sekarang dia parti berbilang bangsa. Tetapi kalau kita lihat DAP, kita fikir apa? Predominantly Chinese party. Saya rasa lebih kurang semua dah terimalah DAP ni parti Cina. So siapa nak halang kepimpinan tertinggi parti untuk kontrol berapa ramai bukan Cina boleh masuk parti? Begitu juga PKR. Walaupun PKR berbanding dengan DAP, PKR lebih menonjol ada bukan Melayu. Tetapi bila kita fikir PKR, kita fikir apa? Kita fikir parti Melayu. Siapa nak kawal berapa ramai bukan Melayu dibenarkan masuk ke dalam PKR? Kepimpinan tertinggi parti. So semua itu boleh dimanipulasi. Hakikatnya sukar untuk anda melakukan sistem yang telus untuk memastikan tidak ada yang tercicir jika mereka ingin menjadi ahli sesebuah parti yang kononnya berbilang bangsa. So itu pertama. Lihat saja UMNO hari ini kita tahulah. Kedua, apabila kita sebut parti berbilang bangsa, pun kita sebenarnya sudah memainkan naratif perkauman. Okey, saya nak parti saya ni MCA, saya nak kekal parti Cina. Okey, itu perkauman sebab saya nak Cina. Saya nak bela hak orang Cina. Atau tapi sebaliknya ada seorang lagi kata, no, saya tak nak bela hak satu kaum, saya nak parti saya nak pastikan semua kaum terlibat. Tapi naratif anda masih berkisar di sekitar kaum. Kau nak semua kaum, kau nak semua kaum. Jadi pokoknya perbincangan asas kepada keahlian parti itu berdasarkan kaum. Jadi bagaimana anda nak pastikan semuanya berbilang kaum sama rata? Jika tiba-tiba parti anda menjadi tarikan kepada orang Cina saja, orang India tak nak masuk, orang Melayu tak nak masuk, macam mana anda nak pastikan? Okey, so di situ pun sudah mustahil. Ya, lihat DAP cukup, lihat PKR cukup. Ketiga, ianya akan melanggar Perlembagaan Persekutuan kerana anda ada hak untuk berkumpul, persatuan, ya, dan sebagainya. Dan anda ada hak sebagai seorang Cina, seorang India, seorang Melayu, anda ada hak masing-masing, dan orang Melayu ada hak istimewa dia, Bumiputera dan sebagainya. Ya. Jadi jika hak anda termaktub dalam perlembagaan, ya, dan hak berpersatuan anda juga termaktub dalam perlembagaan, dan anda hendak memperjuangkan hak anda yang termaktub dalam perlembagaan menggunakan persatuan yang termaktub dalam perlembagaan, siapa nak halang awak? Melainkan perlembagaan dipinda, bahagian-bahagian yang berkaitan dengan persatuan, berkaitan dengan hak kaum dan sebagainya, mungkin boleh dilakukan sesuatu lah, tapi pindaan-pindaan itu rumit dan bergantunglah. Jika contohnya orang Melayu, majoriti MP Melayu akan sokong pindaan sedemikian, so mustahil. Dalam lanskap politik di negara kita, mustahil. Melainkan parti anda didirikan tanpa anda fikir dia berbilang bangsa ke, dia bangsa ke, anda tak fikir langsung baru boleh. Contohnya macam di US, dia ada Republican, dia ada Democrat.
Ideologi parti itu bukan berdasarkan kaum. Ianya berdasarkan perjuangan apa yang dihajatkan dari sudut pegangan politik. Kalau Malaysia boleh, macam kita ada parti sosialis. Itu baru mewakili parti yang sebenar-benarnya sudah lari dari konsep perkauman. Sebab dia tak define saya ni parti Melayu ke, saya ni parti Cina ke, saya ni parti India, atau dia tak define saya ni parti berbilang bangsa. Kerana bila anda define parti anda berbilang bangsa, anda masih di bawah tempurung perkauman. Sebab anda melabelkan parti berdasarkan kaum walaupun berbilang bangsa. Tetapi jika anda kata saya adalah parti sosialis, saya nak perjuangkan sosialisme, baru betul. Ianya bukannya parti yang ada apa-apa kaitan dengan kaum. Kalau PKR dia dekat sedikit dan DAP kata dia parti Democratic Action Party. Tetapi apa yang kita lihat dengan apa yang dia tonjol, dua perkara yang berbeza. Begitu juga PKR, dia kata dia parti keadilan dan dia laungkan reformasi. Reformasi pada asasnya diwujudkan untuk lawan Mahatherisma. So sepatutnya bila Mahathir letak jawatan pada 2003, reformasi dia dah tak ada. Kemudian bila presiden dia pada ketika itu ditanya, Mahathir sudah letak jawatan, jadi apa relevannya reformasi? Dia kata walaupun Mahathir sudah letak jawatan, tapi Mahatherisma masih wujud di dalam pentadbiran. Mahatherisma masih wujud dalam Barisan Nasional. Jadi kita tetap relevan. Tetapi sekarang Barisan Nasional yang kononnya ada Mahatherisma sudah menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Jadi sepatutnya reformasi itu sudah tidak wujud lah. Ya, sebab dia pernah lawan Mahatherisma yang dulu-dululah dilaung-laungkan. So di situ tak clear what is the purpose sebenar-benarnya. Kalau kita cakap ianya tetap reformasi, kita dah lihat bila mereka pegang kerajaan, reformasi yang dijanji-janjikan satu pun tidak ditunaikan. So anyway, apa yang kita lihat juga, kalau saya tanya sesiapa, dikenali sebagai orang dalam minda saya, kami dapat bayangan Parti Melayu. So itulah, kalau nak ceritalah, memang mustahil nak hapuskan atau haramkan parti berdasarkan kaum di negara kita. Tetapi saya masih tertanya-tanyalah, mengapa tiba-tiba diterbitkan artikel sedemikian oleh Malaysia kini? Entahlah. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.